Didik TV KPM. Sekarang ini Irfan semestinya tengah melihat ini pisang yang belum masak, ini pisang yang dah masak. Tapi macam mana kita nak cepatkan prosesnya, cikgu? Ya, okey Irfan, kita nak buat satu eksperimen yang sangat-sangat ringkas tetapi amat berguna untuk kehidupan seharian kita, Irfan. Baik. Kerana sesaban hari kalau kita beli, ada kala kita terbeli buah-buahan yang terlalu masak, ada kala kita terbeli buah-buahan yang terlalu muda. So bagaimana kita hendak mempercepatkan dia atau melambatkan proses pemasakan ini, ya. Okay. So itulah eksperimen ringkas yang kita akan jalankan, baik. ya. Okey, so mahu buah pisang yang telah masak atau hendak melambatkan pemasakan? Itu kita punya soalan untuk hari inilah, ya. Okey. So nyatakan cadangan terbaik untuk memastikan buah pisang lebih cepat masak. Okey, ini adalah suatu aktiviti yang saya nak Irfan sendiri yang Irfan buat. Kena buat. Baik. Teacher bagi anda plastik. Ada buah pisang yang kurang masak, muda lagi, dan saya beri juga satu bahan tambahan iaitu tomato yang masak. Sekarang Irfan, teacher dah ajar. Irfan kan murid cemerlang cikgu. Okey. So bagaimana Irfan hendak memastikan? Saya nak guna pisang tu esok, Irfan. Saya nak dia masak esok. Apa Irfan akan buat? Apa tindakan Irfan? Okey. Sekarang ni pertama sekali Irfan kena masukkan kita punya pisang yang belum masak ni ke dalam plastik. Ya. Okey, kita masukkan dulu masukkan satu boleh? Masukkan semualah. Semua sekali? Semua sekali. Okey, ada plastik besar kan? Ya. Cikgu nak pakai banyak kan? Okey, kita masukkan semua sekali. Kita masukkan pisang ke dalam bekasnya. Okey, baik, kita masukkan dulu. Dia tertanggal nanti. Okey, selesai? Selesai. Itu saja ke? Belum lagi. Irfan rasa Irfan nak masukkan tomato juga. Kenapa Irfan? Kena bagi justifikasinya. Okey, Irfan cubalah. Okey. Sebab tomato ni kalau kita nampak sifatnya dah masak dah. Ya. Dah terlalu masak, dan kalau kita masukkan, kita ikat sekali, gas etilena yang ada dekat tomato ni akan disebarkan ke pisang-pisang yang belum masak ni. Kenapa masuk dalam plastik dan ikat ketat-ketat? Sebab kita nak bagi prosesnya sekata, cikgu. Ya, supaya gas dia itu tersebar dengan sekata, dan kita kena ikat dia supaya dia tidak terkeluar. Supaya gas itu terperangkap di dalam plastik itu. Maksudnya gas tu boleh fokus dekat pisang saja. Dia tak keluar pergi tempat lain. Ya. Anda boleh cuba ini di rumah. Ini adalah perkara yang selalu biasanya kita boleh buat untuk mempercepatkan pemasakan buah. Baik. Okey, esok cikgu boleh guna pisang ni. Ya, okey. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Kerana Irfan saya boleh nikmati pisang yang sedap esok, yang masak. Okey, sekarang sangat bagus. Teacher bagi Irfan satu lagi Irfan coklat. Cikgu lupa dah. Okey, habis coklat teacher semua ni. Okey. Sekarang bukan itu sahaja. Ada lagi? Ada lagi. Baik. Sekarang kita ada pisang yang masak sekarang. Tapi saya nak guna dia esok saja. Esok saja, okey. So, macam mana saya hendak melambatkan? Tadi mempercepatkan, sekarang cikgu nak melambatkan proses masak pisang ni. Okey. Jadi untuk itu, kalau tadi kita masukkan ke dalam plastik, untuk pisang yang dah masak ni kita biarkan sahaja di atas meja sebegini rupa. Bagus. Kerana kita tidak mahu, Irfan tidak mahu gas etilena yang telah sedia ada dari yang keluar daripada pisang yang masak ini untuk lagi terperangkap. Sebab itu tidak boleh ikat dalam plastik atau apa-apa. Betul? Betul. Baguslah. Ada tak lagi cadangan lain? Okey, cadangan lain. Yang biasa Irfan buat kat rumah. Yang biasalah. Okey, macam selalunya kalau kita nak biar barang tu tahan lama, makanan tahan lama, kita masukkan ke dalam peti sejuk. Tapi apa kena-mengenanya? Bagaimana kita boleh etilena tu kaitkan dia? Okey, kaitannya Irfan cuba cikgu. Baik, kalau kita masukkan makanan kita seperti pisang ini ke dalam peti ais, gas etilena dekat pisang ni tidak dapat bergerak pantas. Jadi dia akan melambatkan proses pemasakan pisang tersebut. Ya. Kenapa? Kerana peti sejuk mempunyai suhu yang rendah. Rendah. Peti sejuk kan. Okey, rendah. Apabila di dalam suhu yang rendah, gas tidak boleh tersebar dengan begitu cepat. Dia akan bergerak perlahan-lahan. So ini boleh melambatkan pemasakan buah. Sebab itu apabila kita beli buah yang
yang sudah masak, kita letak dia di dalam peti sejuk. Betul. Mak selalu buat tapi Irfan tak pernah tertanya-tanya, betul? Betul, saya pun Sehingga selalu hari je. ini. Macam mak kata, okey masukkan pisang dalam peti sejuk tapi tak tahu kenapa. Sekarang Irfan tahu. Dah tahu. Segala yang kita buat di dalam kehidupan seharian sebenarnya adalah sains, Irfan. Betul. Hanya kita yang tidak tahu. Tapi apabila kita sudah belajar, kita lebih faham mengapa kita berbuat sedemikian. Cikgu, Irfan ada satu lagi soalan. Okey. Sebelum ni, Irfan pernah nampak nenek Irfan, dia pernah masukkan buah ciku ke dalam peti, ke dalam bekas yang mengandungi beras. Okey, buat ciku. Buah ciku ke dalam bekas yang mengandungi beras. Dan lambat masak. Lambat masak atau dia sebenarnya dia buat begitu Okey. untuk mempercepatkan pemasakan. Oh, Irfan. cepatkan masak. Kerana Sebab buah apa, ciku ini adalah suatu buah yang sekali dia sudah masak, dia akan sangat cepat masak. Betul? Okey. So, mereka akan selalunya buah ciku ni, because saya ni daripada kampung Melayu dan estate ni, okey. So, selalunya nenek saya akan memetik buah ciku ni sebelum dia masak. Okey. Dan mereka akan letak ni di dalam beras. Okey. Kenapa? Dia ada dua sebab. Satu ialah beras ini kan dia mempunyai banyak ruang udara. Betul? Betul? So, apabila kita letak dia ni di sana, apa yang akan berlaku? Gas etilena akan tersebar secara sekata dan akan menyebabkan buah ciku tu masak. Kemudian kalau kita letak dalam bekas beras ini, bermaksud ciku ini tidak akan bersentuhan antara satu sama lain. Kerana kadang-kadang buah-buahan ni apabila mereka bersentuhan, mereka akan menyebabkan buah yang satu lagi tu memasak secara tidak sekata kerana dia bersentuhan. Betul? No touchy-touchy. No touching. So sebab itu dia perlu diasingkan. Satu lagi sebab ialah bekas beras kita buka hari-hari. Betul. So kita boleh cek, dah masak belum? Dah masak belum? Okey. Betul? Itu sebabnya mereka selalunya letak dalam bekas yang tertutup. Bekas beras kita tak buka kan? Tak buka. Perasan tak? Dia akan tertutup untuk memastikan tiada serangga yang masuk dan dia mempunyai peredaran udara yang banyak. Ini adalah suatu soalan yang sering keluar juga untuk dalam peperiksaan juga. Dah dapat jawapannya ni? Ya, betul. Ini semua adalah aplikasi yang kita guna macam mana kita hendak mempergunakan hormon-hormon ni semua di dalam kehidupan seharian kita untuk memudahkan hidup kita, Irfan. Terima kasih Cikgu kerana menemani Irfan untuk hari ini, dan sekarang ini mungkin kita boleh dapatkan sedikit rumusan mengenai sepanjang 1 jam pembelajaran untuk episod kali ini. Okey. Silakan. So, apa yang kita belajar hari ini ialah fitohormon. Fitohormon ini adalah hormon yang merangsangkan pertumbuhan, kadang-kadang merencatkan pertumbuhan. Kita mempunyai 5 hormon yang utama. Okey. So yang kita panggil sebagai the big five. Alright? Okey. So tapi dalam pelajaran kita hari ini, dalam segmen kita hari ini, kita sangat menekankan tentang oksin dan etilena kerana dia mempunyai banyak kegunaan dari segi komersial. Betul. Alright. So oksin ini anda perlu tahu di pucuk dia merangsang ke? Perkataan oksin yang tinggi merangsang ke atau merencat, Irfan? Di pucuk akan merangsang dan di akar akan merencat. Merencat. Itu dia. Itu yang kita belajar hari ini. Baik, terima kasih Cikgu. So etilena. Kemudian kita juga tengok bagaimana oksin ini digunakan untuk kehidupan seharian seperti dalam tumbuhan horticulture. Lepas tu bagaimana untuk tumbuhan untuk menghasilkan buah-buahan dalam kaedah partenokarpi. Itu adalah satu term yang murid-murid mesti tahu ya. Kerana partenokarpi ini adalah suatu yang biasa kita buat and bukan yang tiada di dalam kehidupan. Memang hari-hari kita guna perkataan itu. So partenokarpi untuk menghasilkan buah tanpa biji benih, di mana bunga ini tidak mengalami persenyawaan, and dia ini berkembang, bunga akan berkembang menjadi buah tanpa persenyawaan. So itu adalah partenokarpi. Selepas itu kita juga tengok bagaimana hormon etilena ni digunakan secara komersial untuk buah-buahan yang diimport. Dan juga bukan saja untuk diimport dan juga di dapur kita. Betul, kita gunakan dalam kehidupan seharian juga. Okey. Baik Cikgu, dan Irfan nak tanyalah, sebagai murid Cikgu hari ini, bagaimana prestasi keseluruhan Irfan? Irfan ini adalah murid cemerlang saya.
Kerana Irfan bukan saja boleh mengikuti semua apa yang teacher ajar ni dengan betul, berjaya mendapat banyak juga Ada susunan 5. coklat, dan bukan teacher hadiahkanlah buah-buahan dapat lagi. ini. Terima kasih banyak-banyak. Bagus untuk kesihatan, ya. Buah yang itu teacher akan bawa dan makan di rumah kerana belum masak lagi. Yang sudah masak, Irfan bolehlah bawa balik. Bukan dapat bintang je, dapat lagi buah-buahan. Terima kasih banyak-banyak. Dan cikgu nak tanyalah sikit, di manakah murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan? Dekat mana? Okey. Buku teks kita mempunyai banyak latihan pengukuhan dari seperti latihan formatif di setiap topik dan juga di akhir sebagai latihan sebagai summative. Bagi pendapat saya, soalan-soalan di buku teks kita ni sudah memadai. Sudah memadai, dan dia itu sangat-sangat baik. Saya harap murid-murid boleh mengambil masa atau berbincang dengan rakan, berbincang dengan guru-guru anda. Macam mana pun silalah jawab soalan-soalan di sana. Didik TV KPM